Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada masalah dekat admin tu, suara dekat admin tu. Audio dekat admin tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, sahabat-sahabat yang dikasihi semua, jadi untuk sambungan kita pagi ini dari surah Al-Munafikun, jadi kita akan sambung bacaan kita ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Kita ambil 2 ayat saja untuk hari ini, itu ayat 5 dan ayat 6. Wa idza qila lahum ta'alau, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang yang munafik itu, marilah, ta'alau ni marilah, yastaghfir lakum Rasulullah, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, meminta ampun kepada Allah untuk kamu. Istighfar untuk mereka. Ajak mereka temui Rasulullah supaya Rasulullah berdoa memohon keampunan bagi orang-orang munafik yang bersalah ni, tapi punyalah sombong dan besar diri. Lawwaw ru'usahum, mereka menggelengkan kepala, hiling kepala. Maknanya orang nak bagi tawaran ni Rasulullah yang nak doakan keampunan pun tak mahu terima, punyalah sombong. Wa ra'aitahum, dan engkau melihat mereka, yasudduna, berpaling, yakni berpaling daripada untuk bertaubat, untuk beristighfar. Mereka sendiri tak mahu beristighfar, Nabi nak tolong istighfar untuk mereka pun tak mahu juga. Wahum mustakbirun, dalam keadaan mereka ini takabur lah, mustakbir, istikbar, iaitu rasa sombong, angkuh dan besar diri. Sawa'un alaihim, sama sahaja bagi mereka, maknanya tak ada faedahnya. Astaghfarta lahum, sama ada engkau ya Muhammad beristighfar, yakni memohon keampunan untuk mereka, memohon keampunan kepada Allah untuk pihak mereka, ataupun lam tastaghfir lahum, engkau tidak memohon ampun bagi pihak mereka, maka Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan mengampunkan mereka. Mana sama sahaja. Ini berbeza dengan kesalahan yang lain. Kalau Nabi tolong beristighfar, nescaya diampunkan dosa orang berkenaan. Tapi untuk orang munafik tak ada peluang untuk diampunkan kerana besarnya kesalahan mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Fasik ini orang munafik itulah. Jadi apabila kita melihat kepada jalan cerita yang kita dah baca kemarin, iaitu apabila turunnya ayat ni, terbongkarlah rahsia sebenar, iaitu apa yang diceritakan oleh Zaid bin Arqam, sebab dia mendengar kata-kata Abdullah bin Ubay ketika berada di Al-Muraisi. Mula-mula Nabi tak percaya kepada Zaid, sebab Zaid ni masih kanak-kanak lagi. Nabi percaya kepada kata-kata Abdullah bin Ubay sebab dia bersumpah. Dia bersumpah demi Allah, dia kata engkau adalah utusan Allah. Dia sumpah Nabi percaya kepada Abdullah bin Ubay, tak percaya kepada Zaid bin Arqam. Setelah turun ayat ni, Nabi jumpa Zaid bin Arqam, Nabi kata, Allah Ta'ala telah membenarkan kata-katamu. Hak kamu sebut tadi betul. Adapun yang Abdullah bin Ubay bersumpah tadi adalah tidak betul, sebab dia bersumpah dengan palsu. Jadi bila diketahui kesalahan mereka, lalu dikatakan kepada mereka, orang lain beritahu mereka, macam inilah, dah jelas kamu bersalah, macam inilah. Ta'alau ni maknanya marilah.
Ta'al ni marilah, ataupun halumma, marilah, supaya yastaghfir lakum Rasulullah, supaya Rasulullah akan beristighfar, memohon ampun untuk kamu. Ini suatu tawaran yang istimewa bila minta Nabi sendiri yang memohon ampun bagi pihak mereka. Dia sebab Nabi-Nabi dan Rasul ni, doa dia adalah doa yang mustajab. Allah Ta'ala akan berikan apa yang Nabi minta, ataupun doa keampunan untuk orang lain pun Nabi akan minta. Tetapi mereka ni sengaja melepaskan peluang ni dengan menggelengkan kepala dan berpaling. Kita melihat dalam situasi yang lain ni, kisah orang munafik dalam kisah balik daripada peperangan Bani Mustalik. Dalam kesalahan yang lain juga melibatkan orang munafik juga. Ni para jemaah boleh rujuk dalam surah An-Nisa, ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke-64, muka surat 88. Muka surat 88 ayat 64 yang berbunyi, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Dan tidaklah kami utuskan seorang rasul itu kecuali supaya dia ditaati dengan izin Allah. Supaya rasul itu manusia taat kepadanya. Walau annahum idh zalamu anfusahum. Dan kalaulah mereka itu ketika mereka berbuat zalim terhadap diri mereka, ini mereka melakukan dosa. Ini berlaku zaman Nabi lah. Sebab Nabi atas kelebihan berkat dan mustajabnya doa seorang rasul. Lalu mereka yang bersalah berdosa itu ja'uka, datang kepada engkau ya Rasulullah, datang kepada Nabi semasa Nabi masih hidup lah. Sebab ayat ni dia punya jalan ceritanya ketika Nabi SAW masih hidup. Lalu mereka itu fastaghfarullah. Mereka lalu memohon ampun kepada Allah mereka sendiri. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun beristighfar untuk mereka atas kesalahan mereka. Nescaya lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka akan mendapati Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat hambanya, lagi maha menyayangi, mengasihi. Itu yang pertama, mereka sendiri beristighfar. Ditambah pula Rasulullah SAW beristighfar untuk pihak mereka. Ini dalam kes yang lain lah. Yang kalau mereka itu buat begitu, itu lebih baik. Tapi adakah mereka berbuat begitu? Mungkin ya, mungkin tidak. Sebab ayat itu bermula dengan law, andainya. Adanya mereka yang buat salah pada diri mereka, datang jumpa Nabi ketika Nabi masih hidup, zaman sahabat dulu. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah. Dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka. Jadi dua-dua sekali. Mereka sendiri beristighfar. Rasulullah pun beristighfar juga untuk pihak mereka. Bukan untuk diri Nabi sendiri istighfar ni. Beristighfar bagi pihak orang lain. Nescaya diampunkan dosa mereka. Jadi nak tumpang syafaat daripada istighfar Nabi untuk mereka. Kemudian dalam kisah Nabi Ya'qub di akhir surah Yusuf. Buka surah Yusuf. Dalam juzuk yang ke-13. Muka surat 247. Muka surat 247 dalam ayat 97 dan 98. Surah Yusuf 247. Muka surat 247. Apabila anak-anak Nabi Ya'qub akhirnya sedar kesalahan mereka, rahsia selama ini mereka yang buat jahat pada Yusuf dan mahu memisahkan Yusuf daripada ayahanda mereka Nabi Ya'qub alaihissalam. Akhirnya mereka berkata, qalu ya abana astaghfir lana dhunubana. Ini ayat-ayat yang kita semak, muka apa dia surah-surah yang lain ni adalah nak kaitkan dengan kisah istighfar orang munafik ni. Mereka berkata, wahai ayahanda kami, istaghfir lana dhunubana, mintalah ampun untuk dosa kami. Bukan kata wahai ayahanda kami, maafkan kami, tak. Mintalah ampun kepada Allah bagi dosa kesalahan kami yang kami lakukan kepada Yusuf dan kepada engkau wahai ayahanda.
Dia buat salah pada ayah dia, tapi bila dia nak minta ampun kepada Allah, dia tidak minta ampun sendiri, dia minta ayah dia yang beristighfar bagi pihak mereka tu. Istaghfir lana. Mintalah ampun kepada Allah terhadap dosa kami. Inna kunna khati'in, sesungguhnya adalah kami orang yang bersalah, mengaku bersalah. Nabi Yaqub menjawab, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Dia jawab, dia kata, nanti aku akan beristighfar bagi pihak kamu kepada Tuhanku. Maknanya aku akan memohon ampun kepada Allah supaya dia ampunkan dosa kamu. Jadi akhirnya kesalahan anak-anak dia dimaafkan. Walaupun tempoh masanya lama lah. Sebenarnya lama Nabi Yaqub AS terpisah dengan Yusuf, tapi dia tidak berdendam dengan anak-anak dia. Bahkan dia pula yang memohon ampun kepada Allah supaya anak dia diampunkan. Kemudian yang ketiga, kita melihat kisah dakwah Nabi Nuh AS. Apabila kaum dia dilanda musibah seperti kemarau, susah dapat cahaya mata sebagainya, itu dalam tafsiran begitu. Lalu Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk membanyakkan istighfar, untuk beristighfar. Kita lihat dalam surah Nuh juzuk yang ke-29, muka surat 570. Akhirnya juzuk 29, muka surat 570. Ini ada kaitan dengan istighfar, dan kita nak relatekan dengan kisah istighfar kan munafik yang Allah Ta'ala tutup tu sebab besar sangat kesalahan mereka. Nanti kita akan bandingkan dengan kesalahan yang lain. Baik. Iaitu dalam ayat yang ke-10. Ketika dalam berdakwahnya, dalam menjalankan urusan dakwahnya, banyaklah yang Nabi Nuh beritahu ketika dia mengadu kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku telah melakukan urusan dakwah ini secara jihara, terang-terangan. Kemudian aku sampaikan dakwah ini secara tertutup ataupun secara terang-terangan juga, bersilih ganti. Fakultu astaghfiru rabbakum, dan aku berkata, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Wahai kaumku, beristighfar, minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya dia itu bersifat ghaffara, maha pengampun. Istighfar, biasanya kalimah ghaffara, maknanya yang menutup. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, istighfar, istaghfara di atas wazan istaf'ala. Asalnya ghafara atas wazan fa'ala. Itu kalau kita belajar ilmu saraf. Saraf ni ilmu kita nak timbang kalimah. Sebab kalimah tu dalam bahasa Arab dia berubah mengikut cara penggunaan dalam jumlah dalam ayat. Jadi istighfar maknanya minta keampunan. Istaf'ala, minta buat. Istada'a, sesuatu yang akan membawa kepada terdorong. Asalnya da'a, menyeru, memanggil. Sama juga ghafara, tutup. Istaghfara, minta tutup. Istighfar, permohonan untuk ditutup. Apa maksud tutup? Tutup dosa lah. Sebab apabila dosa kita diampunkan, maka Allah Ta'ala tutup dan tidak diambil kira untuk dihisap. Jadi seseorang yang berdosa, apabila dia sudah beristighfar dan cukup syarat-syaratnya, dia kena yakin bahawa Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Baik, kembali kepada kisah orang munafik. Mereka itu diminta untuk beristighfar. Bahkan mereka itu diajak untuk bertemu dengan Nabi SAW supaya Rasulullah yang beristighfar bagi pihak mereka tu. Ta'ala, marilah. Sebab kalau mereka sendiri yang beristighfar, dikhawatiri mungkin Allah Ta'ala tak ampunkan mereka. Tak apalah. Sebab Nabi masih ada. Jom kita jumpa Rasulullah supaya dia ampunkan kamu semua. Tapi mereka menolak mentah-mentah tawaran itu. Ini menggambarkan kesombongan yang sangat besar. Para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi, kesalahan orang munafik yang menyebabkan tidak diampunkan dosanya seumpama kesalahan syirik. Syirik. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah dari sudut perkataannya, perbuatannya ataupun iktikadnya, kalau dia mati dalam keadaan dia tidak beristighfar atau memohon ampun, tidak bertaubat, maka tidak akan diampunkan dosanya sampai bila-bila. Tetapi seandainya sebelum dia mati, dia bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah atas kesalahan syiriknya, maka masih ada peluang dosa itu diampunkan.
Dia boleh rujuk ayat tu ada 2 tempat dalam surah An-Nisa. Iaitu yang pertama dalam muka surat 86 ayat 48. Muka surat 86 ayat 48 surah An-Nisa yang berbunyi innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Taala tidak mengampunkan bahawa dia disekutukan dengan yang lain, bahawa dilakukan syirik terhadapnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampunkan apa yang selain daripada syirik itu pun bagi sesiapa yang dia kehendaki. Dosa selain syirik masih ada harapan untuk diampunkan. Dosa orang yang melakukan syirik tidak diampunkan, maksudnya jika dia tidak bertaubat beristighfar sebelum dia mati. Ini kena rujuk dalam tafsiran ayat ni, ayat 48 surah An-Nisa. Satu lagi ayat yang sama terdapat dalam surah yang sama juga, ayat 116 muka surat 97. Okay. Ini kita nak kaitkan besarnya kesalahan orang-orang munafik sehingga tidak diampunkan dosa seumpama dosa syirik. Iaitu ayat 116 surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian sambungannya tak sama dengan ayat yang tadilah, ayat yang pertama tadi. Di sini wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesiapa yang menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah, maka dia telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. Jadi kalau kita lihat dalam tafsiran ayat ni, antaranya dalam At-Tafsirul Munir, sebab Dr. Ahmad Zahid ni dia banyak menukilkan daripada kitab-kitab tafsir yang muktabar, kitab terdahulu, antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, At-Tabari, bahkan Al-Kashaf Zamakhsyari pun dia petik juga, dan beberapa tafsir yang lain. Dia menyebut bahawasanya kalau seseorang yang pernah melakukan syirik, kemudian dia sedar kesalahan dia dan dia bertaubat bersungguh-sungguh, ya, dosa syirik itu diampunkan. Jadi maksud tidak diampunkan di sini ialah kalau dia mati dalam keadaan dia sendiri tidak sempat untuk memohon ampun kepada Allah. Ini menunjukkan bahawa setengah dosa lain lah selain daripada dosa orang munafik dan dosa syirik ni, kalau seseorang tu mati tidak sempat dia memohon ampun, peluang untuk diampunkan dosa lain masih ada. Sebab bila seseorang yang meninggal dalam keadaan dia Muslim, dia mukmin, akan dilakukan solat jenazah ke atasnya, dan di antara doa yang dibaca dalam solat jenazah adalah sebagaimana yang disebut oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Iaitu kata Auf bin Malik, satu hari aku solat jenazah dengan Nabi dan aku mendengar Nabi membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah dia ni, si jenazah ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahmatilah dia. Berilah kesejahteraan untuk dia selepas ini, keselamatan, dan juga maafkanlah dia. Sehingga kata Auf bin Malik, wa atamanna an akuna ana zalikal mayyit. Aku bercita-cita kalau si mati itu adalah aku. Sebab sedapnya doa tu, doa keampunan. Jadi kalaulah orang yang melakukan salat jenazah tu ramai, ada satu hadis sebut 70, ada satu hadis sebut 100. Kalau orang yang lakukan salat jenazah ni orang yang benar-benar suci murni tauhidnya kepada Allah, tak ada terlibat dengan syirik, walaupun mungkin tak sengaja, maknanya ada harapan untuk doa orang-orang yang salat jenazah itu dapat mensyafaatkan si mati si jenazah tadi. Ma min muslim yamutu fayakumu ala janazatihi. Tiada seorang muslim yang meninggal kemudian bangunlah untuk solatkan jenazah dia. Ada satu riwayat sebut 100 orang, satu riwayat sebut 70. Yang mana mereka yang salat jenazah la yusyrikuna billahi syai'a, tidak terlibat dengan dosa syirik, illa syafa'ahumullahu fi, nescaya Allah Taala jadikan doa istighfar orang-orang yang salat jenazah itu sebagai syafaat bagi si mayat atau si jenazah. Maknanya peluang untuk diampunkan dosa masih ada, tapi dosa syirik bagi orang yang mati dan dia sendiri tidak sempat beristighfar, maka rugilah dia. Begitu juga orang munafik ni. Kita kembali kepada ayat dalam surah Al-Munafikun. Allah Ta'ala beritahu
tidak akan diampunkan mereka, itu dalam ayat yang ke-6. Kenapa? Pertama, kerana mereka itu mustakbirun, sombong. Oh, ini bahaya sombong. Subhanallah. Kita berlindung dengan Allah daripada sifat takabur. Sebab itu kita ni, kalau kita hidup di dunia, kita sedar kita ada buat salah. Ya, dengan kesedaran itulah menyebabkan kita kembali kepada Allah, kita pun beristighfar. Dan Allah Ta'ala sangat suka dengan permohonan istighfar daripada hambanya. Adalah hadis sahih yang lain. Nabi SAW menyebut, Lallahu afrahu bitaubati abdihi. Allah Ta'ala sangat gembira. Lallahu afrah, gembira dengan apa yang layak bagi Allah lah. Ini sifat-sifat al-farah, kegembiraan. Itu ada perbahasan dalam kalangan ulama. Ada yang kata dengan sifat redanya. Bila Rasulullah sebut Allah Ta'ala gembira, suka, gembira yang layak dengan zat Allah, tidak sama dengan sifat makhluk. Iaitu apabila seseorang hamba itu bertaubat. Lebih daripada seorang manusia yang kehilangan barangannya ketika dia bermusafir. Seorang Nabi buat bandingan, kegembiraan Allah terhadap taubat hamba dia lebih daripada seorang lelaki yang berjalan di tengah padang pasir, bawa unta, bawa barang yang banyak. Dia pun berehat seketika di bawah pokok sebab letih. Bila sedar pada tidur, tengok-tengok unta dia sudah hilang. Maka dia merasa sangat-sangat sedih, sangat duka cita dan sangat cemas ke mana dia nak pergi. Sebab unta dia sudah hilang. Dia tak boleh teruskan perjalanan, bekalan makanan dia sudah tidak ada. Tengah-tengah cari, tiba-tiba terjumpalah untanya. Oleh kerana dia terlalu gembira kerana dapat jumpa balik unta yang hilang. Lalu dia berkata dalam keadaan akhta'a lisanhu, lidahnya tersalah, bukan sengaja pun nak sebut. Apa kata dia? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Masya Allah, tersilap dia. Dia kata, ya Allah, engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Orang ni dia tersilap sebut. Dia kata, ya Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu. Tapi sebab terlalu gembira, kata, ya Allah, engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Tapi dia tak dikira bersalah sebab dia tersilap sebut begitu. Jadi Nabi nak beritahu, kalau orang tu suka doa lalu, kalau kata suka sangat siapa tersilap sebut, Allah Ta'ala lebih lagi sukanya ia kepada hamba yang bertaubat, beristighfar. Jadi hak jadi masalah ialah orang yang tahu dia bersalah tapi dia tak mahu beristighfar ataupun tidak mahu memohon ampun. Allah Ta'ala yang mentakdirkan bagi kita berlakunya dosa. Allah Ta'ala yang tentukan. Dan dia yang menentukan kuasa pengampunan itu adalah hak dia. Tapi Allah Ta'ala itu bersifat Tawwab, Ghafur, Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Sebab itulah kita digalakkan untuk membanyakkan istighfar. Ini orang munafik, dia sombong, tak mahu beristighfar dan tak mahu pula orang tolong beristighfar bagi pihak dia. Kalau kita kata orang sakit ya, kita suruh dia makan ubat, dia tak nak ambil ubat. Kita nak suapkan ubat pun dia tak mahu. Kalau kita geram, kita marah, kita kata macam orang sepemu ni tak payah hidup lah, mati-matilah. Sebab kita nak marah sangat. Orang munafik bukan setakat tak mahu beristighfar. Ajak supaya Rasulullah doakan keampunan untuk mereka pun mereka tak mahu juga. Punyalah sombong. Baik, kita lihat sedikit kelebihan istighfar dalam beberapa hadis sebelum kita lihat perbincangan tentang bahaya sifat takabur ni. Sebab sifat takabur yang ada pada orang munafik ni adalah sikap yang mereka telah copy paste. Istilah sekarang ni copy paste. Dia saling, dia pindah balik, letak pada diri mereka. Mari mana sifat ni? Mari daripada sifat iblis. Sifat ni dimiliki oleh orang-orang Yahudi, takabur, ataupun orang-orang musyrik yang sudah melihat kebenaran, termasuklah orang-orang munafik. Punca takabur ni kalau kita faham dia ada cerita kerana hasad dengki. Oh, bahaya hasad dengki. Iblis hasad dengki kepada Adam sebab Adam diberi kelebihan, lalu diminta malaikat sujud, hormat. Iblis saja tak mahu sujud. Dengan sebab hasad dengki tadilah timbul sifat takabur. Begitu juga dengan kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, orang-orang Aus dan Khazraj, ni kita ulang balik hak kemarin, mungkin ada setengah tak dengar kemarin. Bila orang-orang Aus dan Khazraj sudah setuju nak lantik Abdullah bin Ubay jadi ketua mereka,
tiba-tiba Nabi berhijrah, kuasa pemimpin Madinah diserahkan kepada Nabi SAW. Oh, marahlah dia. Kalau bahasa Kelantan kak, gelepar lah marah. Walaupun tidak gelepar fizikal, tapi gelepar dalam hati nak marah dia. Pandai-pandai mu berhijrah, mari sini, orang lantik kamu jadi ketua, peluang jadi ketua untuk aku dah tak ada dah. Jadi timbullah rasa dengki yang sangat kuat, meluap-luap, dan akhirnya timbullah pula penyakit yang lain, takabur. Jadi apa yang berlaku kepada Abdullah bin Ubay bin Salul sama seperti yang berlaku kepada Iblis. Jadi apa yang kita nak ambil pengajaran daripada tadabbur ialah bahayanya sifat hasad dengki dan juga sifat takabur. Untuk kita bersihkan jiwa, maka kita kena jauhkan daripada dua sifat yang buruk ini. Baik. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, warzaqahu min haitsu la yahtasib." Hadis riwayat Abu Daud. Sesiapa yang melazimkan istighfar, lazimal istighfar, istighfar semua. Rasa buat salah ke tak buat salah, rasa buat dosa tak buat dosa, astaghfirullah, astaghfirullah. Nescaya Allah Ta'ala jadikan baginya daripada setiap kesempitan ada jalan keluar. Kalau kita rasa kita banyak masalah yang berlaku dalam hidup, rasa dik, rasa sempit ni, rasa macam mana ya? Tertekan. Bahasa kita rasa tertekan. Banyakkan istighfar. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan jadikan adanya makhraja, jalan keluar. Masalah kita boleh diselesaikan. Dan kita pun rasa lega, rasa tenang. Yang kedua, daripada setiap hammin, kedukaan dijadikan faraja, pelepasan. Dari sudut bahasa, ham tidak sama dengan hazan. Kalau kita baca doa, ada satu doa hadis ni, walaupun tidak kuat sanadnya, tapi tak apalah. Dia sebab dalam bab doa, dia tak sama dengan hukum halal haram. Dia salah satu doa yang dihimpunkan oleh Imam Hasan Al-Banna dalam Wirid Ma'thurat. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi kita nak ambil hak pertama tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ham, hazan. Jadi apa beza antara al-hammi dengan al-hazan? Al-hammi ni rasa bimbang, tak sedap hati, rasa cemas, takut dengan perkara yang akan berlaku. Hazan ni sedih atas apa yang telah berlaku. Jadi bezanya antara yang sebelum yang selepas. Contohnya kita ni dalam keadaan bimbang. Bimbang kalau pergi ke bandar, takut kita na'udzubillah minta jauh. Dijangkiti virus ataupun apa-apa penyakit berjangkit, na'udzubillah. Jadi rasa bimbang tu disebut alham. Duk fikir macam mana ni musim Covid ni, pekerjaan ramai, orang tak ada kerja, apa lepas ni duit habis. Jadi timbul rasa bimbang, minggu depan nak makan apa, bulan depan duit ada ke tak ada. Kebimbangan itu disebut ham dalam bahasa Arab, sebab belum berlaku. Tapi kalau al-hazan, sedih atas apa yang telah berlaku. Berlaku contohnya kemarin duit kita hilang. Kemarin berlaku satu musibah yang menyebabkan kita berduka. Itu hak lepas dah. Jadi dengan membanyakkan istighfar, Allah Ta'ala jadikan adanya jalan keluar, dilepaskan daripada ham, rasa sedih. Itu kelebihan istighfar. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan rezekikan kepada hamba yang melazimkan istighfar itu dengan rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang tidak terhitung banyaknya. Jadi bila kita baca hadis ni, kita teringat kepada ayat 1000 dinar. Orang Melayu, khususnya orang Kelantan ni, kalau bak ayat 1000 dinar, bukan orang Kelantan sajalah, seluruh Malaysia, bak ayat 1000 dinar ni cukup rapat. Ayat 1000 dinar ni akhir ayat kedua dan awal ayat yang ketiga dalam surah At-Talaq. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dijadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki untuknya dengan tidak terkira banyaknya. Jadi bila kita bandingkan dengan hadis istighfar ni, fahamlah kita salah satu ciri takwa adalah melazim
diri atau membiasakan diri dengan membanyakkan istighfar. Nabi SAW menyebut ni dalam hadis riwayat Muslim daripada Al-Aghar Al-Muzani, bahawasanya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 marah 100 kali. Kemudian dalam riwayat lain, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Jadi kalau setara Nabi sampai 170 kali, kita yang banyak kelemahan dan banyak kekurangan ni perlu banyak lagi lah istighfar. Dan untuk menggambarkan luasnya keampunan Allah, Nabi SAW bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi dia yang diriku di tangannya, aku berada dalam jagaannya, kekuasaannya. Laulam tuznibu, kalaulah kamu ni manusia tidak berdosa. Kalau diandaikan manusia ni seperti malaikat, tak terlibat dengan dosa, tak berlaku dosa, la dhahaballahu ta'ala bikum wa la ja'a biqaumin yuznibun fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum. Allah Ta'ala berkuasa untuk melenyapkan kamu kerana dia nak menciptakan satu makhluk yang memang buat dosa. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan makhluk yang lain yang sifatnya berdosa, kalaulah manusia tu asalnya tidak buat dosa, Allah Ta'ala boleh datangkan satu kaum, satu golongan yang lain yang mereka ini yuznibun, melakukan dosa, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala ampunkan mereka. Maknanya Nabi nak beritahu luasnya keampunan Allah. Jadi soal dosa itu adalah suatu takdir Allah, dia yang menentukan. Kita yang memilih sama ada kita nak buat pahala, nak buat dosa. Bagi orang yang berdosa, dia juga diberi pilih sama ada dia nak beristighfar atau tak nak beristighfar. Orang yang memilih untuk beristighfar, dia juga diberi pilih sama ada untuk segera bertaubat, beristighfar atau menangguhkannya. Jadi kita punya banyak pilihan. Kadang-kadang disebabkan kelemahan kita terjebak dalam dosa. Kita jangan bimbang. Selagi nyawa masih ada dalam badan, selagi kita masih hidup, bernafas, peluang untuk kita memohon ampun dan bertaubat itu masih ada. Jadi kita kena bertaubat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat dalam surah An-Nisa, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Bahawasanya taubat itu diterima bagi orang yang melakukan dosa dalam keadaan dia jahil. Jahil di sini dalam tafsir bukan mana dia buat dosa kemudian dia bertaubat, dia buat dosa dia tak tahu dosa. Maksud jahil di sini ialah dia tidak tahu tentang akibat yang dia akan tanggung atas dosa yang dilakukan. Jadi hakikatnya semua manusia tak tahu. Kalau rujuk dalam tafsir, maksud melakukan dosa bijahalah dekat jahil bukan tak tahu perbuatan itu dosa. Mana dia tidak tahu akibat yang ditanggung daripada dosa. Tak apalah, okey, orang itu buat dosa, thumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat dalam tempoh yang dekat. Makna dia segera bertaubat. Iaitu dia bertaubat sebelum dia mati, sebelum nyawa sampai ke halkum. Faulaika yatubullahu alaihim. Itulah orang yang Allah Ta'ala terima taubat mereka. Boleh rujuk surah An-Nisa ayat 17, ayat 18, muka surat 80. Cuma yang tak diterima taubat adalah walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, dan tidaklah diterima taubat bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, iaitu dalam keadaan dia bertaubat ketika nyawa sudah sampai ke halkum, iaitu hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga datangnya kematian kepada seseorang, masa tu baru nak bertaubat. Dia kata inni tubtul an, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Jadi nyawa dah sampai ke halkum baru nak bertaubat, itu dah tak boleh dah. Taubat sudah ditutup pintu taubat dah ditutup. Walalladzina yamutuna hum kuffar, dan tidak diterima taubat bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir ataupun tidak diampunkan dosa mereka. Jadi kembali kepada kisah orang munafik tadi, oleh kerana mereka sombong, maka tidak diampunkan dosa mereka sekalipun pihak lain beristighfar untuk mereka berpuluh kali. Dalam ayat ke-6 itu disebut sama ada beristighfar ataupun tidak beristighfar sama sahaja. Maksud sama, mereka tetap
tidak diberi peluang untuk diampunkan dosa mereka. Baik. Ayat lain yang kita boleh kaitkan dengan ayat ke-6 ini adalah ayat 80 surah At-Taubah, muka surat 200. Muka surat 200. Ayat berapa ayat? Ayat 80. Muka surat 200 ayat 80. Atas sekali muka surat tu. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Sama ada engkau beristighfarlah untuk mereka atau engkau tidak beristighfar memohon ampun untuk mereka. Muka surat 200. Sama ada untuk mereka itu dipohon keampunan ataupun tidak. Jika engkau beristighfar untuk mereka sebanyak 70 marrah, 70 kali. Kenapa Allah Ta'ala sebut 70 kali? Dalam bahasa Arab, 70 ni menggambarkan banyaknya. Angka 7 ni menunjukkan banyak. 70. Bukannya kata ditahdidkan, dibataskan bilangan 70. Kalaulah lebih 70 pun sama juga. Cuma dari segi uruf bahasa Arab, bila disebut 70 tu kira banyak dah. Kalaulah Nabi beristighfar, katakanlah lebih daripada 70, sampai 100 kali, 200 kali untuk orang munafik. Adakah ada peluang diampunkan dosa mereka? Tak ada juga. Jadi Allah Ta'ala sebut 70 bukan menyatakan tahdid pembatasan, tapi mengikut uruf bahasa Arab, 70 tu dikira banyak dah. Maka falan yaghfirallahu lahum. Jadi ayat 80 surah At-Taubah sama ayat ke-6 surah Al-Munafiqun, iaitu falan yaghfirallahu lahum. Serupa ya. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Iaitu Allah Ta'ala sekali-kali tidak ampunkan mereka, maknanya mereka akan menanggung kerugian yang besar. Hasil daripada sifat takabur mereka tu. Bukan sahaja tak mahu beristighfar, orang nak tolong beristighfar pun tak sah juga. Orang yang kita kata kalau orang miskin yang sombong bodoh. Orang nak, dah lah dia tak kerti apa-apa, orang nak tolong ajar, nak beri nasihat, tak mahu terima. Orang nak beri bantuan sebab dia miskin pun dia tak mahu terima juga. Ada juga setengah orang tu dia tak nak terima. Dia kata biarlah aku miskin ni, mu tak payah tolong aku lah. Kita kata teruk juga. Kita nak tolong dia tu sebab kita simpati pada kesusahan hidup dia dan satu peluang untuk kita buat pahala sedekah. Tapi dia nak tunjuk sombong bodoh dia kata tak payahlah mu tolong aku, biarlah aku terus susah gini. Apa, ada juga orang bertindak, tapi janganlah gitu. Tapi itulah bandingannya bagi orang munafik. Mereka buat salah. Orang memberitahu orang tu, Nabi masih ada. Nabi nak istighfar untuk kamu. Terimalah. Tapi wahum mustakbirun. Mereka bertindak sombong. Para jemaah yang dirahmati Allah. Akhir sekali kita ambil sikit masa lagi. Tentang bahaya sifat takabur. Sehingga menyebabkan tidak diampunkan dosa. Orang munafik. Dan ataupun Allah Ta'ala isytihar kepada iblis menjadi kafir apabila dengan sombong dia kata, iblis kata, engkau ciptakan aku wahai Tuhan, engkau ciptakan aku daripada api, Adam itu daripada tanah. Apabila diminta untuk sujud hormat kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka semua sujud, malaikat pun sujud kecuali iblis. Dalam ayat surah Baqarah Allah Ta'ala sebut aba wastakbara. Ada perkataan wastakbara, dia enggan. Orang Kelantan kata tak si. Orang Terengganu kata tak embuh. Dia tak embuh, dia enggan, dia tak mahu untuk patuh pada perintah Allah. Bahkan wastakbara, dia bersikap takabur, membesarkan diri, sombong, tinggi diri. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang yang kafir ataupun yang engkar. Jadi kita melihat punca takaburnya orang-orang munafik iaitu kerana hasad dengki. Hasad dengki. Dan biasanya yang berlaku kepada manusia, sifat takabur ni berlaku kerana pertamanya mereka mungkin diberi kelebihan harta benda yang banyak, kekayaan. Orang-orang yang diuji dengan kekayaan menyebabkan mereka jadi sombong dan juga tinggi diri. Ini pernah berlaku kepada Qarun, seorang yang sangat kaya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dengan kekayaan dia,
dia menunjuk-nunjuk kekayaan dia dan dia bersikap sombong. Ataupun kita baca kisah seorang lelaki dalam surah Al-Kahfi yang memiliki kebun tamar, dalam kebun itu ada pokok anggur. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, dia masuk ke kebunnya yang ada macam-macam tanaman dalam kerana dia bersikap zalim. Lalu dia dengan sombong berkata, apa dia? Wa huwa zalimun li nafsihi. Katanya, wa ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku tak rasa pun, aku tak fikir pun kebun aku ni akan musnah. Maknanya aku boleh hidup dengan mengambil rezeki makanan hasil daripada kebun ni. Akhirnya Allah Ta'ala hantar bencana musibah angin yang kuat. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Habis kebun dia ranak punah habis. Jadi akhirnya kesombongan dia tak memberi apa-apa faedah kepada dia. Jadi tak ada faedahnya sombong. Seorang sahabat pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, dia kata, aku ada seorang kawan yang yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa takuna na'luhu hasanatan. Kawan saya ni dia suka kalau pakai baju-baju yang elok-elok, yang baik-baik. Kalau Kelantan kata suka janguk lah. Suka janguk, tak suka pakai leke-leke, pakai kemas-kemas, semak-semak. Dan kalau selipar pun selipar yang bagus-bagus. Bukan selipar press-press Jepun dah lah. Selipar yang berjenama, selipar yang comel lah. Adakah ini termasuk takabur? Itu dia tanya. Maka Nabi jawab, al-kibru, yang dikatakan sifat besar diri, takabur ni adalah batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang melawan kebenaran. Sesuatu yang benar daripada ajaran agama dah diberitahu, dia tak nak terima. Sebab bercanggah dengan hawa nafsu dia dan dia memandang hina kepada manusia. Ghamtun nas, memandang hina, memandang rendah. Dia rasa dialah yang lebih, orang yang semua kurang. Dan bila diberi nasihat, dia tolak nasihat. Ini yang takabur. Tapi soal nak pakai selipar baru, baju baru, itu tak salah. Itu bukan takabur. Takabur adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak dengan sombong kebenaran, tak mahu terima. Dan juga memandang hina pada manusia. Itulah yang kita boleh ambil untuk tadabbur kita ayat 5 dan ayat 6 dalam surah Al-Munafikun, berhubung dengan sikap buruk orang munafik yang bila buat salah, mereka tahu mereka bersalah, mereka tak mahu beristighfar, mereka bersikap sombong kerana puncanya hasad dengki, dan tidak diampunkan dosa mereka. Sama ada orang lain beristighfar untuk mereka atau tidak diampunkan. Nak harapkan mereka sendiri istighfar dah, mereka tak mahu dah. Bahkan orang lain nak minta dia nak beristighfar untuk mereka pun mereka tolak. Jadi tak diampunkan untuk mereka, ni suatu kerugian yang besar. Semoga kita dibantu, Allah Ta'ala tolong kita. Dalam doa biasa kita baca, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat nifaq. Sifat nifaq ni sifat orang-orang munafik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, termasuklah wa a'malana minar riya. Bersihkanlah amalan-amalan kami daripada sifat riya. Sebab kita tahu salah satu sifat orang munafik, mereka ni kalau buat amalan, niat mereka adalah untuk riya, menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk. Maksud menunjuk-nunjuk dalam amalan kebaikan yang dibuat. Kalau tak ada niat untuk menunjuk-nunjuk, tak ada masalah. Jadi masalahnya adalah apa sahaja yang mereka buat tujuan untuk ditunjuk-tunjuk. Kalau boleh nak supaya satu dunia tahu. Sepatutnya kita hanya apa-apa yang kita tak boleh nak tutup tu nak buat macam mana? Hak kita boleh tutup, kita tutup. Wallahu a'lam, kita berhenti setakat tu. Saya nak beri respon kepada beberapa soalan bertulis. Adakah kita boleh minta ibu bapa kita mohon ampun kepada Allah atas dosa kita seperti yang Nabi Yaqub lakukan? Ya, boleh. Boleh. Sebab doa ibu bapa tu sangat mustajab. Lebih lagi kalau ibu bapa tu berdoa untuk kebaikan anak-anak dia. Ataupun kita sebagai anak-anak berdoa untuk keampunan bagi ibu bapa kita. Boleh, tak ada masalah. Dalam doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai. Ya Allah, berikan ilham kepada aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada dua ibu bapaku. Jadi syukur
atas nikmat yang diberikan kepada kita, kepada ibu bapa, sebab ibu bapa menjadi sebab kepada nikmat Allah tu sampai kepada kita. Jadi kita minta ampun kepada Allah, ataupun doa Nabi ni, doa Nabi Nuh di akhir surah Nuh. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Itu boleh rujuk dalam surah Nuh. Wahai Tuhanku, berilah keampunan kepadaku dan dua ibu bapaku. Jadi kalau ibu bapa pula mahu memohon ampun bagi pihak anak-anak, itu sangat-sangat bagus sekali. Ini bukan soalan rasanya. Suka ayat Ustaz kata tadi, pilihan ada dari kita. Kita nak pahala atau kita nak bertaubat. Betul? Sebab kita diberi akal untuk berfikir, kita nak buat pahala atau buat dosa. Kalau buat dosa, Allah Ta'ala beri pilihan. Kita nak bertaubat atau tak nak bertaubat. Kalau kita nak bertaubat, kita nak cepat bertaubat, segera, atau kita nak tangguh. Kita pilih. Baik. Kalau kita mampu pakai kereta mewah, dia mau kata kita agah lagu mana. Sebenarnya itu masalah agah tak agah kita tu. Itu soal hati kita. Kita tak boleh tutup mulut manusia. Okay? Soal kita nak pakai kereta biasa ataupun kereta mahal, itu pilihan di tangan kita. Tapi kita betulkan niat. Kita pakai ni bukan kita nak berbangga-bangga, nak menunjuk-nunjuk. Sebab itu rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Bahkan Nabi SAW menyebut, Allah Ta'ala suka untuk dia melihat kesan nikmat yang ada pada hambanya. Kesan nikmat yang diberi kita ada pada hamba. Terlupa pula matan dia. Inna Allah yuhibbu an yara pada asaran nikmatihi. Allah Ta'ala suka bahawa dia dapat melihat kesan nikmat yang dia berikan kepada hambanya. Bahkan kalau nikmat yang Allah Ta'ala berikan tu boleh diceritakan kerana ada manfaat, boleh. Bila Nabi diberi nikmat, Allah Ta'ala jaga Nabi, diberi petunjuk, diberi rezeki, akhirnya Allah Ta'ala beritahu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Di akhir surah Ad-Duha tu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun dengan nikmat Tuhan kamu, maka ceritakanlah. Cerita ni bukan untuk riak. Bukan untuk agah, bukan untuk sahur. Cerita ni sebagai tanda syukur. Itu kena faham. Itu kembali kepada persoalan niat. Jadi soal orang lain nak kata kita ni meto agah, itu ikut dia lah. Suka hati dia lah. Sebab di tangan kita tak ada remote control untuk mutekan, bisukan mulut orang ni, tak ada. Jadi dia nak cakap apa, cakap lah. Kita buat tak reti, sudahlah. Yang pentingnya kita betulkan niat kita dengan Allah. Baik, ada soalan lisan, tadi soalan bertulis. InsyaAllah lepas ni kita kongsikan doa. Assalamualaikum. Ya, salam. Saya nak tanya berkaitan dengan minta ampun antara tiga perkataan waktu kita berkaitan dengan keampunan ni lah. Antaranya tawab, ghafur, satu lagi afuun. Boleh tak uraikan apa beza antara tiga perkataan ni? Mungkin beza dari sudut jenis dosa ke ataupun macam mana? Dari segi bahasa. Okey, dari segi bahasa ke? Tinggal ada ni. Ya. Sekadar yang termampu lah. Tawab tu salah satu nama Allah. Bahkan kesemua tu sebenarnya merujuk kepada nama-nama Allah dan kata sifatnya yang sangat luas, rahmatnya. Tawab. Dia tawab ni apa kita kata, sangat menerima sesiapa yang kembali kepadanya. Wa inni la ghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan. Itu untuk ghaffar. Ghafur atas isim fa'ul, mengampunkan, dengan maksud dosa itu ditutup. Cuma dari segi perbahasan bahasa lah yang pernah Ustaz baca, dia kalau ampun dengan afu, maaf. Afu ni maaf. Maaf ni bila Allah Ta'ala maafkan, ini pendapat ulama lughah lah, ulama bahasa, maknanya bila dimaafkan, kesalahan yang dimaafkan tu tak ada ambil kira dah untuk dikifaratkan. Contohnya mungkin kadang-kadang kita buat dosa, walaupun Allah Ta'ala dah maafkan kita, kemungkinan masih ada lagi hukuman yang lain. Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita dengan cara yang lain, walaupun kita dah memohon maaf.
Itu dari segi bahasa lah, dari segi perbahasan bahasa. Tapi secara keseluruhan menunjukkan Allah Ta'ala itu sangat luas rahmatnya. Dialah yang bersifat tawab, sangat menerima taubat hambanya dengan keluasan rahmatnya. Ghafur, dia ampunkan dosa dengan cara dosa itu ditutup. Maaf, dia maafkan dengan cara si hamba itu diberi pelepasan daripada apa yang telah dia lakukan. Tapi ala kulli hal, untuk lebih jelas kalimah ni kena rujuk dalam kamus sebenarnya. Dalam kamus bahasa Arab untuk melihat dia punya furuk, perbezaan dari segi lughah. Ini melibatkan soal fiqhul lughah, memahami dari segi kaedah bahasa. Dia kalimah yang talazum sebab dia saling melengkapi, tetapi mungkin adalah perbezaan yang sedikit dari sudut bahasa Arab, dan biasanya orang Arab yang lebih faham. Kadang-kadang orang Arab pun tak faham juga, dia pun kena rujuk dalam mu'jam juga. Baik, tadi ada kalau bercakap kisah yang kecoh bawang ni tentang jutawan kosmetik yang ada unsur agah dengan kekayaan. Ya betul, itu pun dah tular dalam media sosial. Seorang usahawan kosmetik perempuan di Kelantan ni, kita pun rasa malu je. Kita pun rasa malu bila dia kecek gitu. Dia kata, mu tahu gapo aku ni lama tak semaya, aku ni bukan nak semaya, mu nak semaya lah, aku tak si. Sedap dia jawab, aku tak si semaya. Dengan pakaian yang tak sopan, dengan tak pakai tudung. Dia gini, dosa ni kadang kalau ada dosa yang orang buat tu secara terbuka, ada dosa yang tertutup. Kalau dia tak solat dan dia tahu dia salah, cukuplah dia bertaubat, beristighfar. Ni masalahnya dia menjaja seluruh dunia, kisah dunia lah. Bila dah masuk dalam media sosial ni, boleh sampai ke mana-mana sahaja klip video dia tu, seolah-olah dia berbangga dengan tindakan dia tidak solat dan tidak berpakaian menutup aurat. Dia bangga pula. Jadi orang sebegini kita doakan supaya Allah Ta'ala bagi hidayah untuk dia. Allah Ta'ala bagi petunjuk. Itu yang lebih baik. Sejauh mana soal dia munafik atau tidak tu kita tak tahu. Tapi soalnya mungkin atas dasar kejahilan, semoga Allah Ta'ala bagi hidayah dan dia berubah daripada keadaan yang sebegitu kepada keadaan yang lebih baik. Tapi secara zahirnya kita melihat kata-kata dia tu menunjukkan dia sombong dia tu. Dia sama seperti dia mencabar orang lain. Dia kata dia boleh hidup senang, perniagaan dia pun maju, dia pun kaya, tapi dia tak solat, dia kata. Maka sesiapa yang belajar akan tahu. Kalau begitu keadaannya, itulah yang dinamakan istidraj. Allah Ta'ala bagi nikmat ketika mana seorang hamba itu terus dalam keadaan melakukan dosa dan maksiat. Dia merasakan tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya nikmat itu adalah satu hukuman daripada Allah untuk menarik dia semakin jauh sesat daripada jalan kebenaran. Adakah sama infak akidah? Tak, bukan infak, itu nifak. Nifak akidah, nifak amali. Kalau nifak akidah, itu memang kekal dalam neraka. Berdasarkan ayat, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Adapun kemunafikan dari sudut amali, lebih diharap semoga diampunkan dosa orang yang melakukan nifak, kemunafikan amali, dan mereka akan dimasukkan akhirnya dalam syurga juga. Dengan sebab adanya kesalahan dari sudut amalan-amalan mereka tadi. Itu bergantung kepada kadar iman mereka lah. Allah Ta'ala sahaja lebih mengetahui. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ni Ustaz, nak tanya. Kalau kata seseorang tu dia beri nikmat yang banyak. Ya. Tapi dia sengaja kata pakai baju buruk. Boleh pakai kereta, pakai motor buruk. Atas dasar dia kata zuhud. Zuhud, Macam mana Ustaz? Ya. Dia ada rezeki yang luas, ada duit yang banyak, tapi dia rasa cukup dengan dia pakai, yalah, baju pun buruk-buruk ataupun dan ini bercanggah dengan hadis yang Nabi sebut tu. Allah Ta'ala suka melihat kesan nikmatnya. Dia Islam ajar ni, dia yang pentingnya adalah khairul umur awsatuha. Kaedahnya begitu. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Jadi kalau dia diberi nikmat yang luas, jadi dia mengambil kadar yang munasabah. Tidaklah kata mewah, bukan mewah, tapi dengan pakaian yang munasabah.
Jadi kalau dia pakai yang kita kata baju tu nampak buruk, dan ini bercanggah dengan ayat Allah Ta'ala, Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, ambillah perhiasan kamu setiap kali kamu ke masjid. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita pakai pakaian yang paling bagus, paling indah, paling comel ketika kita ke masjid. Tapi kalau orang tu ke masjid pun dia pakai buruk, dia kata aku ni orang zuhud, ke pasar pun aku pakai buruk gini, aku zuhud. Itu salah konsep tu. Zuhud bukan seperti kita kena pakai buruk, kena pakai mutu buruk, apa, bukan begitu. Zuhud ni tidak ada dalam hati kita keinginan kepada dunia lebih daripada yang diperlukan. Kita ambil dunia, tapi dunia ni kita letak dalam tangan kita, bukan letak dalam hati. Sebab itu Nabi pesan kepada seorang sahabat, macam mana kita nak mendapatkan cinta Allah. Nabi kata, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Hendaklah kamu bersifat zuhud dengan apa yang ada di sisi Allah, nescaya Allah Ta'ala cintai kamu. Bersifat zuhud, dia ada kaitan dengan sifat qanaah. Qanaah mana sifat rasa cukup. Kita rasa cukup dengan rezeki Allah Ta'ala bagi. Kalau Allah Ta'ala beri lebih lagi, kita syukur. Semoga kita boleh buat banyak pahala dengan rezeki yang lebih banyak. Kita niat nak buat kebajikan. Bukan sekadar untuk berseronok dengan nikmat ataupun merasai nikmat harta benda. Tapi kita niat nak buat pahala dengannya. Jadi zuhud dia ada kaitan dengan sifat qanaah. Jadi kalau seseorang tu memilih sederhana dengan kadar yang ada pada dia, itulah yang terbaik. Jadi kalau kita nak banding dengan para sahabat, sahabat ni luar biasa lah. Sifat zuhud dan sifat qanaah mereka. Bahkan tokoh-tokoh ulama zaman as-salafus salih pun sangat hebat dari segi sifat zahid mereka, kezuhudan mereka. Tapi bukan bermakna mereka ni pakar selekeh-selekeh. Kalau kita baca kisah Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ni seorang peniaga, pedagang. Sebab ayah dia ni seorang tokai besar, nego kain. Dan dia tak pakai kain-kain hak lelaki-lelaki, hak bandel-bandel. Kalau sampai sekarang lah bandel. Second kelas hak pakai dah. Ibu Hanifah pakai yang comel, bagus lah. Dan dia seorang yang alim, seorang yang zahid. Tapi bukan bermakna dia menolak dunia. Dia mengambil nikmat yang Allah Ta'ala berikan sebagai tanda syukur atas nikmat tadi. Sebab tujuan Allah Ta'ala beri nikmat untuk kita merasainya, untuk kita mensyukurinya. Untuk kita mensyukurinya. Yang pentingnya kita syukur. Bukan niat kita ambil sebab kita nak berbangga, nak riak, nak sahur. Tapi kita syukur. Dan kita tidak mengambil lebih daripada apa yang perlu. Hak taksirnya lebih daripada yang perlu. Maksudnya kita mengambil lebih daripada keperluan kita. Kalau kita rasa memadai, kalau kita nak ke masjid dengan macam tadi motor dah, contoh dalam soalan motor yang sederhana, kita apalah. Jadi tak perlulah untuk kita ambil hak mewah besar-besar, itu dah melebihi keperluan. Baik, ada nak respon tu, ada satu soalan bertulis tadi, ada orang beristighfar sampai beribu kali. Apa dia ni? Ada bisa sampai beribu kali follow WhatsApp orang itu. Adakah mencukupi kita hanya membaca penghulu istighfar sekali selepas salat subuh dan selepas asar? Sayyidul istighfar yang paling baik daripada hadis apa dia? Hadis Shaddad bin Aus ke? Ada dalam Sahih Bukhari tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, hingga ke akhirnya. Besar kelebihannya Sayyidul istighfar ni. Nabi kata sesiapa membacanya maka akan diampunkan dosanya walau sebanyak mana sekalipun. Banyaklah kelebihan istighfar ni. Tapi soal sekali dua kali tu tak ada pula disebut secara spesifik. Cuma atas sifat kehambaan kita. Kita lebihkanlah. Biasanya kalau dalam wirid maksurat tu dia tulis banyak salah samarrat 3 kali. 3 kali tu mengambil atas kelebihan angka ganjil. Kalau sekali pun ganjil juga. 3 kali tu yang munasabah. Kalau 5 tu rasa banyak dah. 3 yang sederhana. Tapi sebenarnya tak ada had. Kalau kita baca sekali, yang pentingnya kita baca tu kita faham dan penuh rasa rendah diri dan bersalah atas dosa yang kita ingat kita pernah lakukan. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kita. Walaupun mungkin sekali saja kita baca. Tapi kalau lebih, maka lebih baiklah. Lebih baiklah. Sebagaimana hak disebut secara umumnya Nabi beristighfar sampai 70 100. Sebab lafaz istighfar ni banyak. Sama ada kita baca Rabbighfirli
wa tub alayya. Ni rabbighfirli wa tub alayya, rabbighfirli wa tub alayya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi banyak lafaz istighfar. Ada hadis ni sebut rabbighfirli wa tub alayya, ni banyak Nabi sebut dalam sesuatu majlis. Ataupun kadang-kadang Nabi baca juga istighfar dalam rukuk dan sujud. Ni kata Aisyah radhiyallahu anha di akhir hayat Nabi, bila turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, atas nikmat tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Allah Ta'ala suruh Nabi tasbih dan juga istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Daripada ayat inilah Aisyah kata Nabi pun buat satu doa. Apa doa tu? Allahumma gfirli, apa dia? Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Itu dia. Nabi baca doa ni dalam rokok dan sujud. Biasanya dalam solat malam. Bila dia memanjangkan rokok dan sujud lama, antara doa Nabi baca, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Maha suci Tuhan kami dan segala pujian itu bagi dia. Ya Allah, ampunilah aku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Boleh baca masa rokok, masa sujud. Ketika kita solat sunat sendirian lah. Kalau kita solat berjemaah, kita kena ikut imam. Itu di antara istighfar kita boleh baca dalam solat. Istighfar yang paling baik adalah istighfar Sayyidul Istighfar tadilah. Cuma nisbah kepada pahala untuk yang lain-lain. Istighfar yang kita baca dalam doa kita, istighfar tadi, kita mendoakan keampunan juga untuk umat Islam secara umumnya. Itu pun ada hadis dalam riwayat At-Tabarani. Sesiapa yang manistaghfar, sesiapa yang mohon ampun bagi semua likulli mu'min wa mu'minah, bagi setiap yang beriman, lelaki dan perempuan, maka diampunkan dosanya sebanyak bilangan orang yang dia minta ampun itulah. Hak mudah ni kita baca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, salam. Tak, Zuhdi sini tak? Ya, Saya nak tanya, macam mana nak merasai istighfar tu supaya kita betul-betul rasa bila kita istighfar, lepas tu kita cuba untuk tidak buat. Dan kadang-kadang kita istighfar, lepas tu tak ada seminit ataupun 2 minit kita buat pula. Soalan-soalan istighfar tu tak rasa. Sekian, terima kasih. Ya. Ini bergantung kepada kepada kekuatan mana rasa bersalah dan rasa penyesalan. Sebab biasanya bila para ulama menyebut tentang taubat dan istighfar, dia ada dikaitkan dengan an-nadam ataupun an-nadamah, rasa penyesalan. Ini berbeza dengan kisah anak Nabi Adam, Qabil, yang telah membunuh saudaranya Habil. Walaupun dalam Quran sebut, dalam surah Al-Maidah sebut, selepas dia bunuh, fa asbaha minan nadimin, jadilah dia orang yang menyesal. Menyesal di sini ada ulama tafsir kata bukan bermakna dia bertaubat, bukan isyarat kepada dia bertaubat, tapi menyesal ni atas rasa bersalah sebab telah membunuh saudara kandung sendiri. Tapi secara kebiasaannya bagi orang lain lah, ini terkecuali daripada kisah anak Nabi Adam tadi, bagi sesiapa sahaja, ulama mengatakan bila dia ada rasa menyesal, itulah dia syarat utama bagi sesuatu istighfar dan taubat. Berapa ramai orang yang beristighfar, tapi lidahnya sahaja sebut istighfar, tapi hatinya tak ada rasa bersalah dan rasa menyesal. Yang pentingnya ada perasaan itulah. Jadi sejauh mana kekuatan rasa tadi dah membawa kepada kekuatan azam untuk kita meninggalkannya. Jadi sebab syarat seseorang tu bila dia memohon keampunan kepada Allah, pertamanya dia kena ada rasa penyesalan, dia kena al-iqla', kena tinggalkan, dan yang ketiga dia kena ada azam, al-azam, al-ya'uda, berazam untuk tidak kembali. Tapi kalau ditakdirkan tak lama kemudian dia kembali terjatuh melakukan dosa, sama ada dosa yang lain atau dosa yang sama berulang, maka dia kena kembali memperbaharui istighfar dan
taubat dia. Hak dulu tu dia dah dikira sah, dah cukup syaratnya. Cuma yang pentingnya tentang soalan tadi, dia kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Dan kena ada rasa yang benar-benar takut. Itu pentingnya, ada perasaan takut. Kalau seseorang tu beristighfar tanpa ada rasa takut, ini yang setengah ulama sebut istighfar yang memerlukan istighfar yang lain. Dia beristighfar, tapi istighfar tadi seperti satu dosa yang dia perlu beristighfar atas istighfar yang sebelumnya. Kerana istighfar yang pertama tadi seperti dibuat secara main-main dan tak bersungguh-sungguh. Jadi yang pentingnya kena bersungguh-sungguh supaya datangnya rasa bersalah dan kita boleh mengelak untuk tidak terlibat dengan dosa selagi Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita mengelaknya. Dan ini termasuk dalam bab takwa sebenarnya. Takwa ni fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah selagi kamu mampu. Takwa sama ada untuk melakukan ketaatan atau untuk meninggalkan dosa kemaksiatan. Kita buat sekadar istita'atuna, kadar kemampuan kita. Apa-apa kekurangan yang berlaku, kita mohon kepada Allah keampunan supaya kita dimaafkan atas kelemahan kita tadi. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti setakat tu, masa kita pun dah lebih dah. Betul ke maaf itu bermaksud dosa yang Allah Ta'ala licinkan dosanya pada buku amalan kita, manakala ampun pun dari dosa yang tak dihapuskan. Wallahu alam tu kena tengok definisi ta'rifan ulama, kena tengok. Tak apalah, nanti kita sembuk balik untuk bezakan antara al-afu dengan al-ghufran. Mungkin dari segi bahasa tu ada perbezaan, dari segi lughahnya. Majlis dengan maksud bersendirian atau bersama dengan orang lain. Majlis maknanya tempat duduk. Cuma uruf kita bila sebut majlis ni, kita duduk ada orang lain. Asalnya majlis ni isim makan merujuk kepada tempat duduk. Adakah lebih afdal ampunkan dosa pasangan kepada ibu bapa dan ibu bapa kita? Keutamaannya tak sama sahaja, supaya kita secara umumnya bila kita sebut Allahumma gfirli, sebab dalam doa Nabi Nuh tu betul lah sebut ibu bapa dahulu. Allahumma gfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan, ataupun minta Allahumma gfirli wali ahli, ya Allah berilah keampunan untukku dan juga ahli keluarga ni, termasuk semualah. Ahli itu termasuk semua, sama ada anak kita ataupun adik-beradik kita, saudara-saudara kita, walaupun kita tak sebut secara terperinci. Kalau kita nak sebut pun boleh juga. Allahumma gfirli wali walidayya wali zawjati, kepada wali abnai untuk anakku, wali ikhwani untuk adik-beradikku. Jadi panjang pula lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lain kali. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.